Oke, hello. Jumpa cikgu lagi balik kan? Yang uh, alright. So, untuk kelas cikgu akan rakam video untuk nota begini. Lepas tu cikgu akan bagi kamu tugasan assignment untuk kamu buat ya. So, jangan buang masa, kita mula. Okay, bab 1, dunia mikroorganisma. Okay, mikroorganisma, ingat mikro. Mikro maksud dia seni, sangat kecil. Organisma, benda hidup. Jadi mikroorganisma, benda hidup yang sangat seni. Okey, untuk kelas cikgu ni, okey, cikgu akan bagi kamu nota-nota yang lengkap ni. Oleh sebab itu, mana yang tidak faham, kamu tidak faham, itu yang kita akan bincangkan. So, cikgu akan guna kaedah flip classroom. Okey, flip classroom ni maksudnya, cikgu bagi kamu nota, kamu baca, kamu belajar, kemudian kita akan jumpa dalam kelas tutorial, kita akan bincangkan bagaimana yang kamu tidak faham. Okay? Good. So now, kita tengok mikroorganisma ya. Flora normal. Okay? Flora normal. Jadi, kita akan bincangkan apakah maksud dia flora normal. Okay? Flora normal ni maksudnya mikroorganisma yang hidup dalam badan kita lah. Okey, so di sini ini adalah contoh-contoh flora normal yang ada pada manusia. Okey, di salur pernafasan, di kulit, di usus kecil, di uretra. Okey, mungkin kamu tanya, apa sudah tua uretra? Okey, untuk ingat balik, uretra, salur buang air kecil kamu. Alright. So now, kepentingan flora normal bersaing untuk dapatkan bersaing dengan patogen. Mungkin kamu ingat lagi, apa tu patogen? Okay, patogen ni adalah benda asing ataupun mikroorganisma asing yang masuk ke dalam badan kita. Okey, jadi patogen ni adalah yang boleh menyebabkan kita jatuh sakit. Okay, flora normal ni adalah mikroorganisma yang kita perlu. Alright, So, kepentingan flora normal tadi bersaing dengan patogen, dapat mensintesis vitamin B12 dan vitamin K, merangsang pertumbuhan tisu badan, dan merangsang pembentukan antibodi. Alright, kita tengok di sini. Okey, ini ya kata flora normal. Maksudnya yang dapat secara semula jadi dalam badan kita. Okay? Dan dia tidak menyebabkan penyakit kepada kita. Kalau yang patogen itu adalah mikroorganisma asing yang bila masuk dalam badan kita, dia boleh sebabkan kita jatuh sakit. Okay ya? Alright, kita tengok lagi contoh. Ini contoh-contoh. Staphylococcus, Conibacterium species, Escherichia coli. Okey, ini adalah contoh-contoh flora normal yang perlu kamu tahu. Maksudnya, ya ada dalam badan kita secara semula jadi dan ia membantu, okey, kesihatan badan kita. Alright. Okey, ini adalah pengkelasan mikroorganisma. Dan yang ini kamu sudah belajar dari dulu lagi, okay? So, mungkin yang paling famous sekarang inilah kan, virus. Okay, nanti kita akan lihat lebih lagi. Apakah dia sifat-sifat ataupun ciri virus? So, kamu kena ingat, okay? Pengkelasan mikroorganisma ada 5. Virus, fungi, alga, protozoa, dan bakteria. Okey, kita lihat yang pertama dulu, fungi. Okey, untuk tajuk ini, kamu kena ingat apakah ciri-ciri setiap mikroorganisma ni. Okay, jadi maksudnya apabila ditanya tentang ciri-ciri ataupun karakteristik dia, kamu kena tahu saiznya. Okay? Saiznya, bentuk,
nutrisi maksudnya cara ia mendapatkan makanan dia atau nutrien dia. Okey, habitat, tempat ia hidup, tempat ia tinggal, dan juga cara pembiakan. So kita lihat yang pertama, fungi ataupun ada yang sebut fungi. Okey, terpulanglah macam mana sebutkan. Okey, kita lihat fungi atau fungi. Saiznya ada yang makroskopik. Maksudnya bersaiz agak besar. Tidak perlu mikroskop. Kita boleh lihat dengan mata kasar. Okey, tapi ada juga yang mikroskopik. So mikroskopik saiznya di antara 10 hingga 100. Okey, yang ini ya, mikrometer. Cikgu ulang yang ini cara sebut dia 100 mikrometer. Okey. Now, bentuk fungi ada yang unisel, bentuk sfera. Sfera dia macam bola lah. Okey, macam sfera. Kemudian yang multisel, banyak sel. Maksudnya ia ada sporangium, bentuk sfera, dan hifa yang bentuk berbenang. Okay, nanti cikgu tunjuk. Kamu kata apa tu sporangium? Okay, sporangium ni adalah bekas tempat ia menyimpan spora dia. Okay, hifa tu berbenang halus. Okay. Now, nutrisi saprofit. So, kalau saprofit, ia mendapat nutrien daripada benda mati. Kalau parasit, ia dapat nutrien daripada benda hidup. Okey, habitat, bahan reput, tinja, kulit haiwan. Okey, persekitaran gelap dan lembap. Pembiakan pula dia ada dua, secara aseks, pertunasan, ataupun secara seks, konjugasi. Okey. Okey, lihat di sini ya. Alright. So, ini maksud dia fungi yang makroskopik, yang besar. Ini mikroskopik, yeast. Kemudian, ini, nampak ni yang ada bentuk spora, iaitu sporangium dia. Ada juga fungi yang hidup di kulit. Fungi parasit, ini contoh dia, Tritophytum rubrum. Tritophytum rubrum. Ini ataupun orang panggil athlete foot ataupun kulat air di tapak kaki. Kalau pakai stokin basah terlampau lama, kamu akan kena jangkitan fungi ini. Okey, Tritophytum rubrum. Okey. Baik, tengok di sini. Tengok sebelah sini ya. Konjugasi. Ini maksud dia konjugasi. Kamu tengok. Haifa dan haifa dia bertemu. Jadi ini maksud dia konjugasi. Dia melakukan pembiakan seks. Okay? Kalau dia tidak laku pembiakan seks, dia pembentukan spora. So itu maksud dia aseks. Alright. Okay kan fungi? Okay, good. Now kita pergi lihat alga. Baik, di sini alga. Alga sama juga, ada yang makroskopik, ada yang mikroskopik. Okey ya. Bentuk ada yang unisel, contoh dia Clydomonas. Ada yang multisel, Spirogyra. Alright. So now, alga ni nutrisi, dia membuat makanan sendiri dari fotosintesis. Sebab apa? Sebab dia ada klorofil. Habitat dia pula di kawasan yang berair. Air tawar, air masin, tanah lembap. Pembiakan sama juga. Boleh secara aseks, belahan dua, atau secara seks, konjugasi. Ini contoh untuk alga. Ini apa tu? Kalau secara aseks, tengok di sini, dia seorang-seorang, lepas tu dia belahan dua. Jadilah anak-anak dia. Tapi kalau dia
secara pembiakan seks. Okey, ini ya. Dia jumpa pasangan, dia berkonjugasi. Okey, dia berkonjugasi. Jadi berlakulah perpindahan. Di sini perpindahan genetik. Okey. Okey, maka jadilah anak dia. Alright, Okay, so ini contoh kalau Clydemonas dia ada klorofil, Clydemonas alga unicell, atau Spirogyra species dia alga multicell. Okay, ya. So now kita lihat seterusnya. Protozoa. Okay, kalau protozoa, okay, size dia 5 sehingga 250 mikrometer. Okay, size dia agak besar. Okay, hidup berkoloni maksudnya berkumpulan. Okay, bentuk asas dia. Okay, paramecium, bentuk dia macam selipar. Okay, paramecium. Kalau amoeba, dia tidak ada bentuk tetap. Okay, nutrisi. Okay, nutrisi. Okay, sebenarnya dia adalah pemangsa. Okay, pemangsa. Maksudnya ia memakan bakteria lain. Okay, sebagai contoh, paramecium, dia makan euglena. Okay, ataupun dia secara parasit. Okay, dia hidup dalam amoeba. Okay, dan caranya adalah fagositosis. Okay, apa maksud fagositosis? Okay, fagositosis maksudnya dia akan bergerak dan dia akan memerangkap. Okay, dia akan ada tangan palsu dia, panggil pseudopodium. Tangan palsu dia akan memerangkap makanan dia. Kemudian dia akan cernakan. Itu maksud fagositosis. Alright. Nanti cikgu akan share video dalam grup bagaimana fagositosis berlaku. Okey ya. So habitat dia air, tawar air, masin, tanah lembap. Pembiakan sama juga boleh aseks, boleh seks. Okey. Okey, ini contoh Kalau secara aseks belahan ada 2. Kalau seks secara konjugasi. Okey. Next kita lihat bakteria. Okey, bakteria size ukuran antara 0.2 hingga 10 mikrometer. Okey, bakteria dia unik sebab bentuk asas dia berdasarkan bentuk bakteria itu. Okey. Kalau dia bentuk sfera, sfera maksudnya bulatlah macam bola. Kita panggil dia coccus. Kalau dia berpilin, berpilin dia macam ni lah. Okey, ini berpilin. Kalau berpilin, spirilium. Okey. Kalau dia bentuk rod, ini macam ni bentuk rod. Okey, kalau dia bentuk rod, kita panggil dia bacillus. Kalau dia bentuk koma, vibrio. Alright. Now, kebanyakan bakteria dia ada dinding sel yang terdiri daripada protein. Okey, protein. Asid amino dan polisakarida itu protein. Okey, ada kapsul, Kemudian dia ada juga rambut-rambut halus, kita panggil pili. Ataupun dia ada ekor, panggil flagellum. Alright, Now, nutrisi, saprofit dan juga parasit, atau ada juga fotosintesis. Okay, habitat di udara, di air, di tanah, tempat bahan reput, di mana-mana sebenarnya bakteria ni. Dalam tapak tangan kita pun dia boleh hidup. Okey? Pembiakan secara aseks dan juga seks. Alright. Now, ciri istimewa bakteria adalah dia boleh membentuk endospora. Apa maksud endospora? Alright, macam ni Bakteria ni, bila dia dalam keadaan yang sesuai, dia akan hidup.
Tapi bila dia dalam keadaan yang tidak sesuai ataupun satu keadaan ekstrim, okay, dia akan dorman. So yang tinggal adalah spora. Spora dia tu dilindungi. Jadi ini kita namakan sebagai endospora. So endospora ini dia boleh bertahan bertahun-tahun pun boleh. Ada yang sehingga berbelas tahun pun boleh. Dan apabila ia jumpa persekitaran yang sesuai, okay, endospora tadi akan hidup semula dan akan menghasilkan bakteria-bakteria baru, anak-anak bakteria. Ini adalah ciri istimewa bakteria. Okey, so sekarang kita lihat. Ini yang paling kita famous sekarang adalah virus, kan? Siapa yang tak tahu virus? Virus corona, virus SARS, virus HIV, banyak virus. Kita semua takut sama virus sekarang. So, apa sebenarnya virus? Mari kita lihat. So virus dia adalah saiz yang paling seni. Paling besar pun 0.5 mikrometer. Ada yang lebih seni dari itu, 0.01 mikrometer. Jauh lebih kecil. Dan dia ada bentuk yang berbeza, sfera, helix, polyhedral, kompleks. Cikgu, apa tu polyhedral? Polyhedral, tengok di bawah ni. Polyhedral dia gabunganlah helix dan polyhedral. So kalau helix tu dia macam ni lah, helix gulung-gulung-gulung. Kita boleh kata kalau dia gulung-gulung macam ni, macam spiral juga tu kan. Macam ni bentuk helix. So dia gabung pula dengan bentuk macam geometri begitu. So dia jadilah polyhedral. Alright. Now, struktur asas dia ada benang asid nukleik, RNA atau DNA. Dilindungi oleh lapisan protein. Lapisan protein ini, lapisan luar inilah. Lapisan luar ini kita namakan sebagai kapsid. Now, ciri khas. Ini yang virus ni. Virus ni, bila dia di persekitaran luar, dia tiada ciri-ciri hidup. Tiada ciri-ciri hidup. Maksudnya, tidak respirasi, tidak membiak, tidak mendapatkan makanan dan sebagainya. Tetapi, apabila ia masuk ke dalam badan perumah, sel perumah, dia akan ada ciri hidup. Ciri hidupnya maksudnya dia boleh membiak, boleh bertambah. Itulah virus. Sebab apa bahaya? Sebab bila di luar badan perumah, dia tidak menjalankan ciri hidup. Tetapi bila dalam badan perumah, dia boleh menjalankan ciri-ciri hidup. Alright. So, bagaimana cara virus membiak? Bagaimana cara virus membiak? So kita lihat di sini. Virus, dia akan melekat pada sel perumah. Sel perumah. So, dalam ni contoh sel bakteria. Kalau virus masuk dalam badan kita, so dia akan lekat di dalam sel badan kita. Kemudian apa berlaku ialah virus tadi dia akan menyuntikkan bahan DNA dia ke dalam sel perumah. Kemudian bahan genetik virus itu dia akan mengambil alih, mengawal sel perumah dan dia mula bereplikasi, membahagi. So apa jadi? Bilangan virus di dalam sel tadi akan bertambah. Replikasi maksudnya bertambah sehingga akhirnya sel perumah akan pecah. So bila dia pecah, dia akan pergi pula sel yang lain dan proses ini akan berulang. Sebab itu virus sangat berbahaya dan cepat. Sebab apabila ia sudah menghinggapi satu sel, ia mula replikasi, ia pecah, dia akan hinggap lebih banyak sel. Sebab itu, tindakan virus adalah cepat, pantas. Alright. Kita sudah habis 1.1. Cikgu mau
kamu buat ringkasan nota untuk tajuk ini. Cikgu akan bagi tugasan dalam grup. Bye-bye.